Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kepada yang dah tekan subscribe dan lonceng. Dan kepada yang belum, jumpa lah menekan subscribe dan lonceng. Gratis saja, free. Okey, baik. Pada entry kali ini tentang pertanyaan yang banyak ditanya. Okey, bagaimana, di mana, apa dah jadi dengan dokumen memorandum yang dihantar kepada istana. Ya, jadi dalam video ni aku nak buat sedikit penjelasan supaya kita semua faham. Tapi harus diingat bila kita bercakap tentang pihak istana, kita kenalah bercakap yang elok. Sebab apa? Kita tak boleh menghina ataupun memperkecilkan institusi beraja di negara kita ni. Kerana kita kena ingat rukun negara. Ada disebut. Okey, sebelum aku nak terus lanjut, aku nak bagi tahu yang di-Pertuan Agong tidak ada kuasa eksekutif dalam urusan pentadbiran, khususnya yang melibatkan urusan KWSP dan segala pelaburan-pelaburannya. Apa yang ada pada kuasa Yang di-Pertuan Agong ialah meneliti dan menasihati. Itu sahaja. Sekiranya baginda bersetuju, mempersetujui, maka akan diberilah titah untuk pelaksanaan sesuatu perkara. Dan sama ada ianya akan dilaksanakan ataupun tidak, itu terpulang kepada Perdana Menteri. Sudah. Harap jelas apa yang aku nak sampaikan lepas ni. Jom kita mulakan. Last yang kita tahu tentang memorandum ini, ianya berada di tangan pegawai yang paling hampir dengan Yang di-Pertuan Agong sebelum ianya diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Setakat itu yang kita tahu. Okey, tapi apa yang kita perlu tahu di sebalik itu juga mengikut pasukan PPIM dan juga peguam yang terlibat dalam urusan tuntutan one off SP juga ada mengatakan bahawa urusan yang melibatkan istana akan mengambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan selama 3 bulan untuk menerima maklum balas feedback daripada pihak istana. Jadi dalam erti kata yang lain buat masa sekarang ni berkemungkinan besar dokumen itu telah pun sampai kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau sampai pada Yang di-Pertuan Agong sekalipun segala urusannya dan kena sedar Yang di-Pertuan Agong juga ada urusan lain juga yang telah disusun untuk baginda. Jadi tempoh untuk kita terima balik maklum balas daripada Yang di-Pertuan Agong pun mengambil masa selama 3 bulan bukannya sekejap. Dan perlu diingat berurusan dengan pihak istana memang mengambil masa terutama daripada segi-segi yang segi tuntutan ni, melainkan kita dipanggil oleh pihak istana sendiri. Itu lain. Apabila kita dipanggil oleh pihak istana atas budi bicara dan kehendak Yang di-Pertuan Agong, maka sekalanya akan jadi cepatlah. Tapi bila kita nak berurusan dengan pihak istana, kita sebagai rakyat biasa perlu mengikut saluran, dan itulah tempoh masa dia 3 bulan untuk menerima maklum balas tentang apa yang kita pencarum semua hantar memorandum tu dan petition. Okey, jadi aku harap penjelasan yang ringkas ni jelas untuk kita faham macam mana urusan dengan pihak istana. Jadi jangan kita menganggap dokumen tu tak sampailah, dokumen tu yang lebih perit lah komen jangan cakap masuk tong sampah lah, tu semua tak masuk akal dan tidak akan berlaku macam tu. Tapi kena diingat 3 bulan tempohnya untuk maklum balas tiba daripada pihak istana pula mengenai isu yang disampaikannya itu, tuntutan one off 10,000 daripada KWSP. Okey? Jadi aku harap tak adalah timbul lagi spekulasi tentang dokumen tu tidak diendahkan, dokumen itu masuk tu sampah, perit baca. Okey, tapi tak apalah, itu komen korang. Cuma aku nak menyampaikan apa yang sebenarnya. 3 bulan. 3 bulan. Itulah sebabnya perjuangan tuntutan one off KWSP ni diteruskan dengan pelbagai-pelbagai cara dan kepada pelbagai-pelbagai individu. Saudara Azmi Bugis sendiri pun tahu apa yang beliau lakukan. Jadi sebab itulah selepas hantar memorandum kepada istana, tidak cukup dengan itu saja. Beliau hantar pada sini dan mendapat sokongan sana sini. Dan itulah yang berlaku sekarang ni. Perjuangan masih diteruskan. Dan penghantaran memorandum kepada pihak istana itu hanyalah sebagai satu langkah. Tujuannya tak lain tak bukan untuk supaya semua yang sepatutnya menerima memorandum itu menerima memorandum dan petition itu. Dalam erti kata yang lainnya, bukanlah perjuangan ini berharap kepada Yang di-Pertuan Agong sahaja. Kita pun tahu, saudara Azmi Bugis lagi tahu apa yang dilakukannya. Itulah sebabnya berbagai-bagai cara dilakukan oleh beliau. Okey, itu adanya. Kita jangan buat spekulasi yang dokumen yang dihantar kepada istana tu ke laut lah. Kita kena faham 3 bulan masa yang diperlukan. Agak lama. Sekian. Semoga jelas dan tidak timbul lagi persoalan tentang dokumen memorandum pergi entah hilang ke mana lah. Tak syok lah kita bercakap yang tak baik tentang istana. Tambahan lagi, isu yang melibatkan KWSP ni sedikit pun di luar
ya, memang di luar bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong, ya. Apa yang boleh dilakukan hanyalah menasihati untuk pelaksanaannya sekiranya Yang di-Pertuan Agong bersetuju. Sekian, sampai jalan dah. Okey, jumpa pada entry yang akan datang. Kita tutup spekulasi tentang memorandum keislaman ini tak pergi sampai ke mana. Tutup dengan kenyataan yang jelas ini, ya, 3 bulan. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.